Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah dengar mengatakan hadis Nabi mengatakan para sahabat Nabi SAW adalah seperti umpama bintang-bintang langit. Jadi saya cari kat Google, saya jumpa lah status hadis sahabat Nabi seperti bintang. Yang dimasukkan dengan sahabat Rasulullah adalah mereka hidup pada zaman baginda SAW dalam keadaan Islam dan meninggal juga dalam keadaan beriman. Antara sahabat Nabi SAW yang terkenal dan sering menjadi ikutan kita juga pada hari ini adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, dan ramai lagi. Semua itu adalah nama yang sangat popular dan ada juga yang sehingga termasuk dalam senarai antara 10 orang yang diganjari surga, dijamin surga lah. Betapa hebatnya para sahabat sehingga ada beberapa hadis yang diriwayatkan dengan menceritakan kedudukan mereka di sisi Rasulullah SAW dan juga Allah SWT. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri rahmatullah alaih, Nabi SAW bersabda, maksudnya janganlah kamu menghina sahabatku. Sekiranya salah seorang daripada kamu menginfakkan, menderma emas sebesar bukit Uhud, tidak akan menyamai satu cupak pahala seorang pun daripada mereka, dan tidak juga separuh daripadanya. Hadis riwayat Bukhari nombor 3673. Hal ini adalah disebabkan oleh sumbangan mereka kepada Islam yang besar dan banyak. Mereka adalah antara manusia yang sentiasa ada di sisi baginda tak kala zaman Islam yang baru membangun. Mereka juga ialah manusia yang sanggup berkorban apa saja demi menegakkan panji Islam ketika itu. Contohnya kita melihat kisah Abu Bakar yang merupakan orang terawal yang memeluk Islam. Bila mempercayai kisah baginda SAW di saat semua orang merasakan bahawa agama yang dibawanya adalah dusta. Abu Bakar juga ialah orang yang sanggup mengikut Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan menemaninya di dalam gua Sur. Semuanya adalah disebabkan iman dan kepercayaan yang tinggi yang menapak dalam hatinya. Itu juga dengan sahabat yang lain. Mereka adalah orang yang mengikuti jejak langkah baginda SAW dan merupakan antara generasi terbaik. Sehingga ada sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi melalui kitabnya, iaitu sahabat Nabi adalah diibaratkan seperti bintang. Maksudnya, sungguhnya para sahabatku sama kedudukannya seperti bintang-bintang yang di langit. Dan siapa saja kamu ambil, nescaya kamu akan memperoleh petunjuk dan perselisihan. Para sahabat adalah satu kerahmatan umat buat kamu. Maksudnya, kalau sahabat-sahabat ada salah faham, salah ada punya ijtihad kan, pada segi ibadat, itu adalah rahmat pada kita semua. Walau bagaimanapun, menurut jumhur ulama, ni mana para ulama lah, jemaah ulama, hadis ini dinilai sebagai daif, lemah, karena wujud jalur yang lemah. Imam Ibn Hazm berkata bahawa hadis ini adalah batil, manakala menurut Imam Ibnu Abdul Albar, hadis ini adalah tidak sahih. Imam Ibn Qayyim dan Imam Al-Shawqani pula berpendapat bahawa jalur periwayatannya adalah tidak sabit, tidak kukuh. Kesimpulan, justru dapat dipahami bahawa hadis ini adalah tidak sahih dan tidak boleh digunakan sebagai hujah atau untuk menyebarkannya. Wallahu alam. Tapi sebenarnya daif ni orang yang boleh mulas ni orang yang pakar hadis lah, dia tahu. Kadang hadis daif ni dia menyokong hadis yang sahih tu sebenarnya. Jadi kita jangan pandai-pandai nak mengulas lah dari segi daif boleh pakai hadis tu sebenarnya. Boleh pakai hadis tu. Dia lemah dia tengok dari segi siapa perawi dia sebenarnya. Terutan daripada yang pertama, kedua siapa perawi dia yang meriwayatkan cerita kisah ni, hadis ni lah. Jadi pemahaman hadis yang betul, jangan salah faham, jangan terikut, kena berguru lah, belajar apa hadis ni kan. Hadis daif kita kata lemah sebab apa? Kita hadis, kitab karaman, kitab yang tabligh tu kan, pada zikir, pada berdakwah, dia masukkan hadis daif ni. Maksud hadis daif ni dia menyokong hadis yang sahih tu sebenarnya. Dia menyokong. Jadi sebagai untuk supaya hadis daif ni guna untuk bukan untuk menghukum, tak boleh guna. Dari segi disiplin hadis ni kita kena faham tu cara dia. Dalam hukum tak boleh guna hadis daif. Tapi dalam beramal boleh guna hadis daif. Itu kena faham, kena pandai guna lah. Contohlah pisau kena guna yang untuk potong sayur lagi, jangan buat bunuh orang. Jangan salah guna yang betul, dengan cara yang betul. Walaupun daif tapi masih diguna untuk pada amal, kelebihan beramal. Sembahyang di sini, sembahyang jemaah apa dak dia kan, 7 pahala. Itu guna hadis daif. Jadi kita yang sewenang-wenangnya mengatakan ini daif, tak boleh pakai ini, tak boleh pakai. Kita tak belajar dengan betul-betul disiplin hadis tu macam mana. Jadi kita tak boleh pandai-pandai hukum daif, tak boleh amal ini.
Dia ada disiplin dia bab hadis ni, kena faham tu. Kau kena berguru. Jadi dengan senang kita menghukum tak boleh pakai hadis ni. Jadi ni tapi yang ni daripada mufti ni. Mufti wilayah, kita rujuk mufti wilayah. Tapi pada itu kalau kita sebagai mufti pun bagi tunjuklah sebenar macam mana hadis ni. Dalam hukum tak boleh guna. Dalam untuk beramal kita dibolehkan supaya orang berbuat baik kebajikan kan digalakkan, buat soleh kan. Ada logiknya sahabat tu memang dia berdekat dengan Rasulullah. Kita ikut dia memang insya-Allah selamatlah kita sebab dia dekat rapat Rasulullah SAW kan. Jadi kita pahaman logik rasional tu kena ada. Rasional tu. Jadi pemahaman yang betul, rasional yang betul, insya-Allah kita ada jalan lurus lah yang benar. Begitu. Itu pahaman saya lah. Kita berkongsi. Jadi dalam bab ilmu ni apa semua kita banyak guru, orang guru sekolah guru sekolah pondok. Ada PhD, kadang-kadang yang pondok tu tarah wali, yang PhD tak tarah wali pun kan. Wali nikah aja kan. Jadi kita sebenarnya kita jangan menghina orang lain tu ajalah. Dari PhD tak ada PhD itu lantak lah kan. Itu hak masing-masing. Yang menilai kita Allah aja menilai kita. Yang paling mulia insya-Allah adalah orang paling bertakwa. Bukan orang ada profesor, orang PhD tak ada. Al-Quran pun jelas yang paling mulia insya-Allah orang paling mulia yang ada paling takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Macam mana orang takwa tu? Orang takwa ikut para sahabat, ikut Rasulullah kan. Para wali Allah yang nampak dia punya kebaikan dia kan, kesupiannya, kebaikannya kan, kesalafiannya dia tu. Kesolehan dia tu. Orang yang tahu, yang dekat yang tahu apa siapa dia ni kan. Tarah wali macam mana. Tarah wali bacalah kisah tarah wali apa untuk kenali. Fahamkan kisah Syekh Abdul Qadir Jalani. Tok Kepala macam mana tarah kewalian dia kan. Ada lagi orang wali-wali Allah lain kan. Ustaz pun banyak wali jadi wali Allah. Kita tak tahulah siapa rapat ustaz dia fahamlah. Itu perusahaan saya lah. Semoga faham Allah a'lam bisawab. Yang baik dari Allah, yang tak baik itu dari kekurangan saya sendirilah.